Okay. Untuk kawan-kawan yang sedang menonton live IG Alumni KMPK, siapa-siapa yang tak daftar lagi untuk Alumni KMPK, bolehlah DM IG kami untuk mendaftar. Nanti insyaAllah kita jumpa kat program akan datang. Gitu. Nanti pin tajuk sharing. Okay, untuk yang masuk, tajuk kita pada hari ini ialah adaptasi hidup di universiti, bagaimana lepasan matrikulasi sesuaikan diri di universiti. Okey. Okey, sekejap. Hai semua. Okay, I think we can start our live now. Boleh ikut. Okay. Hai Fa. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. 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 Okay, sekejap Right. Alright. Titik. Okay. Okay, Fa, okay? Okay. InsyaAllah. InsyaAllah okay. InsyaAllah. Nervous sikit. Nervous? Okay. Fa, okay? InsyaAllah okay. Okay. Anda semua okay je. Boleh kita mulakan? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Zat mulakan dulu lah. Okay, sebelum Zat mulakan, Zat nak perkenalkan diri. Nama saya Zakira binti Zainuri. Saya merupakan batch 17-18 dan sedang belajar di Universiti Malaysia Perlis dalam kos International Business. Okay, hari ini saya nak perkenalkan panel kita yang cantik malam ni, pink-pink gitu. Nama beliau Siti Nurfaira binti Nur Hisham. Kalau selalunya kita panggil dia Far, tapi malam kita panggil Saudari Mahira. Oh, Fafa Wei, betul? Far ni pun satu batch dengan Zak, batch 17-18, dan Far ni merupakan naib setiausaha Agung NGO Alumni KMPK 2020-2022 dan juga di universiti beliau merupakan Exco Perhubungan Awam dan Antarabangsa Majlis Mahasiswa Kolej Sabah. Betul tak, Fah? Betul. Tak salah. Singkatan dia MMKZ. MMKZ. Gitu. Ya. Okey. Kalau berbalik kepada tajuk kita lah pada hari ini, adaptasi hidup di universiti, bagaimana lepasan matrikulasi sesuaikan diri di universiti. Kalau bila pandangan Zak, kalau kawan-kawan kita baca, mungkin mereka akan fikir, perlu ke kita buat tajuk macam ni? Faham tak? Sebabnya kadang-kadang ada sesetengah pelajar, diorang rasa macam tips-tips macam ni macam satu benda yang remeh. Diorang fikir dia dah masuk universiti, beradaptasi lah macam tu. Tapi sebenarnya bagi pandangan Zak sendirilah, ikut pengalaman Zak, persediaan daripada awal lebih baik daripada kita culture shock macam tu.
Betul. Sebabnya kat alam matrikulasi dengan alam universiti berbeza. Ada perbezaan Ya, dia. Betul? suasana dia berbeza. Mm-mm. Betul. Jadinya sebab itulah bila kita masuk ke universiti, kita selalunya awal-awal tu kita akan dedahkan dengan janganlah kita menjadi pelajar 4K. Fah pernah dengar Betul. tak? Selalu dengar tak? Selalu sangat. Jadi So, ini Mhm. sem lepas pun selalu dengar juga 4K. Lagi-lagi bila kita baru masuk kan? Baru masuk Benar. universiti. Selalu kita cakap, Betul. jangan jadi pelajar 4K. Jadinya kita masuk terus saya, Fah? Boleh. Boleh, okey. Jadi kita teruskan. Kita dah sebut pasal 4K. Apa yang dimaksudkan dengan mahasiswa 4K? Boleh tak Far jelaskan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Salam. sejahtera kepada semua penonton. Okay, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, adaptasi hidup di universiti. Dan tadi Zak, panggil Zak je Okey, boleh. Zak dah kupas sedikit mukadimah mengenai 4K. Okey ke 4K ni? Positif atau negatif? Okey. Betul. So saya akan terangkan satu-satu apa dia 4K dan saya akan berikan solusi kepada anda. Okey. Okey. Yang first, K yang pertama, Okey, yang pertama. kuliah. Okey, memang tak tipu. Pelajar universiti dengan kuliah memang tak dapat dipisahkan. Orang kata universiti, kuliah, pelajar memang tak dapat dipisahkan. So, kuliah. Itu K yang pertama. K yang kedua, iaitu kafe. Asal lepas kuliah je pergi kafe. Okey, makanlah. Okey, betul, tak apalah, penting. makan. Betul? Okey, dan seterusnya, K yang ketiga, iaitu katil. Katil. Yalah, lepas kuliah, lepas makan, mestilah kita perlu berehat. Betul. Untuk berehat, tenangkan minda sebab daripada pagi sampai tengah hari, mungkin petang, okey, pelajar semua penat, so katil lah mereka cari. Dan yang keempat, iaitu komputer. Apa maksudnya, malam mestilah kita nak buat assignment dan sebagainya. So memang tak dinafikan 4K yang saya telah sebut ni memang perlu dan mesti ada tambah-tambah untuk pelajar universiti. Okey, tapi ada sometimes, kadang-kadang para pelajar mungkin salah guna atau orang kata hidup di universiti macam nak cakap dia macam hidup around 4K tu je. Asal kuliah, lepas kafe, katil, komputer. Itu je lah keempat-empat benda ni. So, pada malam ini saya ingin kongsikan kepada anda cara untuk menjadi pelajar universiti yang serba boleh lah, yang smart study, smart student, dan tidak dimomokkan dengan 4K ni sahaja. Okey Fah, sekejap. Kiranya 4K ni adakah ada satu perkara yang positif ataupun negatif? Dia boleh jadi positif jika pelajar itu menggunakan 4K itu dengan sebaiknya. Dan di samping perkara-perkara yang saya nak sebut selepas ni. So, dia boleh jadi negatif jika benda tu selalu tidur je, katil kan. Selalu buat assignment je. Ya. Jadi kita boleh cakap lah kalau berlebihan dalam 4K ni pun bukanlah benda yang bagus kan. Semua pun semua pun perlu berpada-pada begitu. Okeylah Fah. Kita macam mana kalau gaya hidup
dan penyelesaian diri kita selepas matrikulasi dekat alam uni. Maksudnya apa yang kita perlu lakukan? Kalau kita masuk matrik, suasana dia lain. Masuk alam universiti ni, gaya hidup dia macam mana pula? Lepas tu macam mana pula kita nak beradaptasi dengan style universiti, ialah jadual universiti. Okey, saya memang tak nafikan hidup di matrikulasi pack. Okey, jadual telah ditetapkan. Kalau boleh daripada pukul 8 pagi tu, ada yang sampai pukul 4, ada yang sampai pukul 5. Kadang-kadang before maghrib pun ada. Okey, so memang tak tipu, para pelajar matrikulasi memang busy with the kind of hidup di matrikulasi. Tapi bila masuk kat alam universiti, suasana dia berbeza. Suasana dia kadang-kadang tu sehari tu dalam 2 kelas je. Kadang-kadang tak ada kelas langsung. Dalam seminggu tu ada yang susun hanya 3 hari sahaja kelas. Dipackkan sekaligus kan? Yes, betul. Ada juga yang dia macam full dalam seminggu tu 6 hari tapi dia sikit-sikit je kelas dia. Jadi suasana dia berbeza. Dia tak sama macam matrikulasi. Jadi boleh saya masuk terus ke dengan untuk menjadi pelajar teruskan. Yang smart? Okey. Okey. Tadi saya dah teruskan dengan 4K. Saya nak kongsi dengan 4M. Apa dia tu 4M? Menarik sebab 4K dan 4M. Senang kita nak ingat. Betul. So, yang saya dah fikir dah. Dia macam last minute punya ni. So, saya dapat 4M. Okey, yang pertama, mengurus diri dengan baik. Maksudnya, yang pertama? Yes, mengurus diri dengan baik. Apa yang boleh kita simpulkan dalam mengurus diri dengan baik ni? Yang pertama, saya boleh cakap urus emosi dengan sebaik mungkin. Selalu positif sebab saya tak nafikan kehidupan universiti walaupun jadual dia, orang kata apa, jadual dia macam sikit je. Sebenarnya ada benda-benda lain juga yang perlu kita aturkan seperti perbincangan grup, assignment dan sebagainya. So, kadang-kadang kita stres dengan ahli grup yang tak nak bagi kerjasama. Tak nak bagi kerjasama. So, emosi kadang-kadang terganggu. Okay. So, tu yang pertamalah. Emosi. Yang kedua, saya boleh bagi tahu mengurus diri dengan baik dari segi masa. Okey, kejap Fabel, tak manage masa sikit. dengan boleh? Macam mana kita nak uruskan emosi kita dengan bagus? Macam ada tak tips? Urus emosi dengan baik. Okey, saya tak adalah terdedah sangat dalam urus emosi ni, tapi ada kawan saya share lah. Maksudnya nak tak nak kita memang kena tenang. Memang kita stres ni, tapi kita macam release dulu diri kita, tenang dulu, and then baru kita macam okey, aku tak boleh macam ni. Kalau tak, selama-lamanya group assignment aku tak mula. Contoh. Betul. So why not kita jadi pemula untuk orang kata, yelah, group mate tak bagi kerjasama, kita mulakan. Kita mulakan macam tu. So dan kita tunjuk contoh yang baguslah kepada group mate kita sendiri. Contoh dari segi leadership, kita yang tolong ingatkan, kita yang tolong, mungkin benda ni tak teragih-agih lagi. Part-part, contohlah part-part assignment kan. So kita agihkan siap-siap, dan sebaiknya lantiklah leader dalam group mate masing-masing supaya benda tu terarah. So sebenarnya benda ni bermain dengan emosi kita sebenarnya. Tapi at the same time, kalau kita pandai uruskan emosi kita, saya rasa kita pun dapat memupuk leadership skill dalam diri kita. Betul tak? Benar, betul. Okay. So saya teruskan urus Boleh. diri dari segi masa pula. Okay, macam saya dah sentuh dah sikit-sikit tadi kan.
masa memang tak tipu, kepada yang ada yang pegang jawatan ke apa ke, memang lagilah orang kata padat masa dan jadual mereka kan. Jadi dekat sini saya ada tips untuk urus masa dengan baik, iaitu penting dengan segera. Yang first, kita catat yang penting dan segera. Lepas tu yang kedua, yang penting tapi tak segera. Yang penting tapi tak segera. Yang segera pula tapi tak penting. Faham? Dan yang last sekali, tak penting dan tak segera. Okey, apa contoh kita boleh bagi kan? Okey, penting dan segera ni senang je. Kalau besok nak hantar assignment, itulah list kita. Yang Dalam utama. penting dan segera. Yes, betul. Dan yang kedua pula, penting tapi tak segera. Mungkin paperwork tu kena hantar 2 minggu akan datang. Tapi dia tak segera. Dia kena hantar 2 minggu lagi. So it's okay for us to jadikan perkara itu dalam penting tapi tak segera. Tapi tak bermakna dia stay situ je. Kalau nak dekat-dekat nanti, masuklah dalam penting dan segera. Macam tu. Okey, salah satu tips yang Zak boleh share jugalah kan, yang Zak sendiri buat. Zak buat apa yang Far cakapkan tadi, cumanya Zak detailkan sikit, letak tarikh sikit, lepas tu tampal dekat meja ataupun dekat board yang sebelah meja begitu. Betul. So, yang every tu selalu pandang. Every time kita tengok list kita tu, kita rasa macam kita tak sempat ni nak kejar-kejar masa. Jadinya tak ada masa kita nak berfoya-foya ke, kita rasa nak bermalas-malasan ke hari tu. So insya-Allah lebih produktif lah kan. Betul. So dan seterusnya tadi tak penting tapi segera kan. Contoh makanlah, makan jadual makan kita kena jaga, dan yang tak penting dan tak segera tu ikutlah perkara-perkara yang boleh isi masa yang lengang-lengang orang kata. Betul. So sekarang yang dah 2 dalam M. Baru 1 M dulu. Baru 1 M lagi. Okay. Yes. Dah, kita nak Maafkan kupas saya. apa yang dalam 1 M ni. I see. Kesihatan pula. So pentinglah jaga kesihatan. Kadang-kadang ada yang belajar sampai tak makan. Ada yang skip makan. Puasa boleh, tapi untuk hari-hari lain yang tak puasa tu, kita jagalah kesihatan dengan sebaik mungkin. Dan ada masa kita riadah, ikutlah macam-macam cara ada kan. Petang-petang tu selalunya bolehlah terisi dengan perkara-perkara yang baik seperti riadah. Saya selalu berbasikal. Tak ada selalu, tapi adalah berbasikal. Adalah masa-masa dia. Kalau kat tempat Zak lah kan, dekat belakang tu ada sawah padi. Sebab Zak punya ni kat Perlis kan. Jadinya bila petang-petang tu jalan sama-sama dengan housemate ke, dengan roommate ke, tengok sunset. Betul. Macam dekat KMPK juga. Kan? KMPK itulah banyak perkara boleh buat petang-petang tu. Betul. Okay, dan seterusnya dari urus diri ni, kewangan. Memang tak dinafikan belajar dan kewangan memang tak dapat dipisahkan. Maksudnya dari segi masalah pengurusan kewangan atau masalah bekalan kewangan itu sendiri. Bayangkan saya, kos saya sendiri, saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan dalam kurungan perkhidmatan kewangan. Kos saya ni dalam satu sem 1,400. Okey, 1,400. Tambah pula dengan yuran college 500. Total dah 1,900. Bayangkan satu sem saya ada buat pinjaman negeri 3,000, dan semua yang saya total up tadi sekarang tinggal 1,100. Bayangkan macam mana urus kewangan kan. Hai Arisa, okay. So, dia banyak cara sebenarnya kita boleh ambil bekalan, orang kata dapatkan bekalan kewangan. Okay, yang first saya buat, saya minta bantuan kewangan.
Okey, benda ni sebenarnya kita perlu ikhtiar. Okey. Bayangkan dengan kos saya yang mahal dan ibu bapa juga sudah tiada. Jadi bayangkan macam mana saya urus kewangan. So nak tak nak, kita boleh ikhtiar. Sesiapa pun boleh ikhtiar, mohon zakat, mohonlah bantuan. So itu sebenarnya dapat membantu. Kalau ikhtiar tu dapat hasil, dapatlah. Kalau tak dapat, mungkin akan datang atau mungkin sumber-sumber yang lain boleh kita peroleh kewangan. Betul. Ada juga perkara lain. Ada juga yang student-student yang dapat CGPA yang baik boleh juga mohon beasiswa dan sebagainya. Cumanya kita kena rajin buat searching macam sebagainya lah. Betul. Dan selain daripada itu, kita ikhtiar bantuan kewangan, kita juga boleh orang kata bekerja sendiri. Kerja sendiri maksudnya berbisnes lah. Dia boleh jadi kerja part time, dia boleh jadi online. Ada yang berbisnes top up, ada yang bisnes online dan Cokoja, makanan, dropship dan sebagainya. Dan ada juga yang kerja part time demi mencari sumber kewangan. So ini penting sebenarnya untuk kita urus kewangan. Saya ada tips daripada pensyarah saya sendiri dan abang ipar saya. Kalau daripada pensyarah saya, dia share, lepas dia bayar semua yang 1,900 tadi, yang baki tu kita simpan ikut bulan. Contoh kan, bulan April ni guna 300. Selagi tak habis bulan April, jangan buka sampul yang lain. Maksudnya pentinglah kita jaga duit macam ni. Dan boleh juga abang ipar saya pula dia bagi tips, sehari tu kita tetapkan berapa kita nak berbelanja. Contoh sehari 15 je, RM15 je kita nak belanja. So after that bolehlah kita hari lain pun kita urus kewangan juga, RM15 sehari juga, macam tu. Faham. Kalau untuk Zak sendirilah, Zak pun uruskan kewangan by day. Zak letakkan limit. Sehari berapa ringgit macam tu. Kalau in case pernah terlebih, sebab kadang kita beli barang kan, Zak akan kira-kira balik. Lepas tu letaklah balik mana-mana yang Zak boleh kurangkan, Zak kurangkan untuk hari-hari yang lain. Betul. Dan yang last sekali dalam poin urus diri ni, yang paling penting iaitu pandai bawa diri, pandai berdikari lah. Hidup dekat universiti ni bukan dekat sekolah menengah, bukan kat matrikulasi. Tak sama juga. Yes, tak sama. Dan sebenarnya hidup universiti ni mengajar kita berdikari. Macam saya cakap tadi lah, macam duit tadi kan, kena ikhtiar lah. Takkan semua orang, sebab dalam uni ni berapa ribu kan, takkanlah seorang, contoh kan, nak cari Zak je, macam aku kena cari nama Zakirah ni untuk aku bantu dia. Macam mustahil. So pentinglah untuk pandai bawa diri ni. So itulah M yang pertama, mengurus diri dengan baik. Macam tu. M yang pertama, mengurus diri dengan baik. Fah. Ada soalan dari Sekamal. Bagaimana pelajar yang berjawatan dalam majlis perwakilan atau yang setaraf meluangkan masa antara kegiatan akademik? Bukankah banyak cabaran tu kan? Untuk soalan ni insya-Allah kita akan kupas lagi. Untuk soalan-soalan selepas inilah akan dikongsikan oleh ya, betul. Okey. InsyaAllah saya akan jawab yang tu lah. So Atas boleh M yang kedua? lagi soalan. Boleh teruskan. So M yang kedua, menghormati pensyarah. Tak dinafikan lah, pensyarah ni seorang pendidik yang mendidik kita. Dia berperanan sangat penting dalam hidup kita kat universiti. Betul. Dia sebelum kita berkejaya, dialah yang tolong memberi ilmu, mencurahkan ilmu. So pensyarah ni seorang yang mendidik kita lah. So penting tak hormat? Penting lah. Sebab apa?
penting bina hubungan sebenarnya. Bina hubungan yang baiklah dengan pensyarah. Jadi bina repo dengan pensyarah itu sangat penting sebab mereka ni lah yang membuat soalan peperiksaan. Mereka jugalah yang menanda kertas kita. So, saya ada satu situasi yang di mana saya tak ingat detail lah. Okey, di mana ada seorang kawan yang mempunyai masalah dengan pensyarah. Itu sangat sukarlah untuk kita sebenarnya. Dia macam nak cakap amat sukar untuk kita move forward dari segi contoh kan pensyarah tu tahu nama kita. Tapi kita ada problem dengan dia. Jadi masalah dekat situ sebenarnya. Sekejap. Okay. So, jadi kena jagalah hubungan elok-elok. Macam saya sendiri, orang kata apa saya ada kawan yang dia juga seorang yang peramah. Okay. Jadi bila peramah tu, saya pun macam, saya learn something daripada dia sebenarnya. Sebenarnya, pensyarah ni boleh buat kawan sebenarnya. Dia dalam masa yang sama dia memberi ilmu, dalam masa yang sama juga dia boleh jadi kawan kita sebenarnya. Kadang-kadang mana yang ni pensyarah perempuan lah, pensyarah perempuan nak kadang-kadang tu bergurau dengan dia macam okey, tapi bergurau dengan baik lah maksudnya. So dan penting untuk tunjukkan sahsiah yang baik. Kadang-kadang ada yang menyampuk, dia macam betul dalam not a good manner lah untuk kita, sebab dia akan beri efek yang akan datang yang kita tak terduga. Seperti dia beri markah yang kurang dan sebagainya. Boleh jadi. Sebab memberi impresi yang buruk lah kan, macam kepada sikap kita. Jadi macam pensyarah mungkin fikir, okey, pelajar ni mungkin tak buat kerja dengan bagus, jadi macam tak perlu beri markah yang tinggi-tinggi sangat sebagainya lah. Kan? Betul. Okay. Dan okey, teruskan. Okey, salah satu Zak nak share sikit lah. Zak taklah rapat sangat dengan pensyarah, tapi untuk setiap event, untuk program, Zak cubalah dekat-dekat juga dengan pensyarah, berbual-bual juga, merapatkan hubungan macam tu. Walaupun macam pensyarah tu bukannya ajar kita pun, tapi bagi Zak sebenarnya kalau kita selalu macam berinteraksi dengan pensyarah tu dah kenal-kenal, jadinya macam memudahkan kita nak buat connection baru dengan lecturer lain pula. Macam tu. Jadi dia macam bagi impression yang good impression. Yes, betul. Jadi macam insya-Allah lah di mata. InsyaAllah di mata. InsyaAllah kat mata pensyarah lain kita ni pun baik-baiklah begitu. Betul. Dan nak lagi mudah, bukanlah lagi mudah, maksudnya nak pensyarah kenal, even lain SEM pun dia kenal. Dalam SEM tu cubalah jadi ketua kelas. Sangat betul. Cuba orang kata apa? Volunteer. Saya pernah jadi ketua kelas, bukan ketua kelas, penolong. So dalam masa yang sama kita dapat bantu dia, dan dalam masa yang sama kita dapat bersembang dengan dia, dan macam-macam perkara yang disembangkan. So perkara tu seronok lah. Dan selain jadi ketua kelas, kita cubalah bukanlah perform apa, contoh yang dia suruh jawab soalan ke apa ke, itu sangat penting bagi kita untuk volunteer pergi jawab soalan kat depan tu, macam tu. So dia bagaikan satu nikmat bila pensyarah tahu. Macam tu lah. Dia acknowledge lah kita punya kehadiran tu kan. Betul. Macam tu. So itulah untuk M yang kedua, menghormati pensyarah. Okay. Next. Far, setakat ni Far okey ke? Maksudnya okay, macam mana nak cakap okey? Okey, dari yang dengan hubungan dengan pensyarah sebagainya, macam mana kalau Far selalunya macam akan bertegur siapa ke, ataupun macam Far macam mana? Kadang-kadang saya orang kata apa? Tersipu malu. Tapi saya ada itulah kawan yang memang dia peramah. Dia sebenarnya kita pentinglah pandai cari kawan yang
beramah, yang boleh ngam dengan bersyarah. So, saya pun masuk sekali. Alang-alang kan? Alang-alang Muka kita sikit. masuk sekali. Macam tu. Dan ada sekali tu saya tolong kawan saya untuk time tu dia ada urgent lah, dia nak minta tantangan pensyarah. Jadi dia tak jumpa pensyarah yang boleh membantu dia. Jadi kebetulan saya kat situ, okey jom aku bawa kau pergi jumpa seorang pensyarah ni. InsyaAllah dia okey kot. So tengok-tengok macam wah okey. Mudah je urusan. Mudah je. So nampaklah kepentingan situ, dan sebenarnya dalam masa yang sama kita menjaga keberkatan dengan pensyarah kita. Keberkatan dari segi ilmu tu lah. Macam tu. Betul. InsyaAllah. Okay. So So, kita pergi M yang kedua ke? M yang ketiga. Ya, kita dah mengakhiri M yang kedua, iaitu menghormati pensyarah. Boleh teruskan dengan M yang ketiga. Okay, tadi yang first M untuk kepada yang siapa yang baru menonton. Okay, M yang first saya kupaskan tadi iaitu mengurus diri dengan baik. Okay, dari segi masa, kesihatan, kewangan, emosi dan pandai bawa diri. Dan yang kedua, M yang kedua iaitu menghormati pensyarah. Okay, so M yang ketiga iaitu menambah nilai kemahiran dalam diri. Okay, apa maksud menambah nilai kemahiran dalam diri ni? Senang je. Untuk saya yang boleh saya kupaskan iaitu sertai mana-mana badan kepimpinan atau sertai mana-mana program. Dia boleh jadi dua lah. Kalau jika kita tak berkesempatan menyertai badan persatuan apa-apa pun, kita boleh sertai program persatuan itu sendiri sebenarnya. Dan itu pentinglah untuk nilai diri kita. Contoh kan, dan sebenarnya dia boleh tambah ilmu, nilai ilmu Tambah yang nilai kita ilmu. tak dapat Okay. daripada kuliah. Maksudnya ilmu tambahan lah. Dari segi cara kita berkepimpinan, cara berkomunikasi, cara untuk mengurus program dan sebagainya. Betul. Itu sebenarnya itu semua elemen dalam membina bakat kepimpinan. Betul. Kiranya kalau kita nak cakap lah kat sini, kalau kita sekadar 4K, kelas, kata kuliah dan kafe, kita boleh cakap kita tak mampu untuk dapatkan nilai-nilai tambah sebegini kan? Betul. So, pentinglah untuk kita sertai sebenarnya, dan itu sebenarnya kredit untuk kita bila di alam kerjaya sebenarnya. Saya peganglah ayat ni, dan saya sendiri sebagai badan majlis mahasiswa college tak tipu, memang penuh masa yang saya peroleh lah. Maksudnya bukan senang untuk seseorang untuk uruskan kepimpinan dan pelajaran, tapi jika kita pandai manage dari segi, kalau kita pandang sisi Islamik dia, dari segi aula dia, insya-Allah semua okey. Dan kepada yang tak berkesempatan untuk orang kata apa? Join badan kepimpinan. Okey, sebenarnya boleh sertai program tu sendiri. Saya yakin dan percaya setiap uni ada bengkel, ada kursus, bengkel apa-apa sekali, skill IT atau skill grooming dan sebagainya. So, why not kita sertai benda tu untuk nilai tambah diri kita sebenarnya. Betul, Ya, sebabnya setiap program yang dibuat mesti ada objektif yang tertentu kan. Jadinya tak salah untuk kita macam merajinkan diri, join lah mana-mana program, mana-mana aktiviti yang disediakan oleh pihak universiti. Betul. Dan yes, betul, sangat setuju. Dan ini sangat kaitlah dengan 4K tadi kan, kuliah, katil, kafe dan komputer. Betul? Dia sebenarnya dari segi di samping kita berurusan dengan 4K ni, kita dapat tambah nilai M yang ketiga ni, iaitu menambah nilai kemahiran lah dalam diri. Banyak sebenarnya.
So jangan lepaskan peluang ni. Okay. Jangan lepaskan orang kata suasana kehidupan universiti sebenarnya. Betul. Inilah Saya peluang yang setuju. ada. Ya. Okey. Dan M yang terakhir lah. Boleh saya masuk M yang terakhir? Okey, boleh silakan Puan. M yang terakhir ni kita berbalik kepada pencipta. Maksudnya menjaga hubungan dengan Allah, menjaga juga hubungan dengan manusia. Siapa yang Allah cipta, iaitu manusia lah. Hablum minallah, hablum minan nas. So saya nak macam ni, saya nak share sikit lah. Alhamdulillah, saya selalu diingatkan oleh dari zaman bangku sekolah lagi, saya selalu diingatkan oleh ustazah dengan cikgu-cikgu, okay, untuk carilah kawan kat masjid, carilah kawan kat masjid. Dan setelah saya masuk matrikulasi, perkara tu orang kata apa, kata-kata tu memang tak tipulah. Dia memang macam, oh okey betul, aku dapat cari kawan kat masjid ni. Bukanlah nak kata saya macam ni, pelajar yang cari budak Islam, budak masjid dia, tak. Maksudnya kat sini penting untuk kita mencari sahabat yang baik, sebab ada satu hadis yang pasal penjual minyak wangi dan pembuat besi tu kan. Jika kita rapat baik dengan penjual minyak wangi, kita akan dapat bau wangi dia. Jika kita rapat dengan pembuat besi, kita bau besi je lah. Maksudnya kat sini kita dapat orang kata dia baik, dalam masa yang sama, oh aku pun boleh ikut baik macam dia. So penting dekat sini untuk jaga hubungan. Dalam masa yang sama jaga hubungan Allah, jaga hubungan manusia. Okay. Dan dekat sini saya boleh nak ingat, jelaskan lagi macam kalau kita kan sebagai mahasiswa-mahasiswi ni, kita seperti Fah cakap tadi lah, lagi-lagi kalau kita join program, busy berpersatuan dan sebagainya, kita ni tend to masa kita terlalu padat. Macam mana kita dalam masa yang sangat padat tu, kita still juga nak jaga hubungan baik dengan Allah. Maksudnya bukannya sekadar kita solat sahaja untuk memenuhi kewajipan kita, tapi pada masa yang sama kita boleh juga merapatkan diri dengan Allah dalam waktu-waktu kita yang sibuk tu. Boleh Far kongsikan tips ni? Saya ada kawan saya share lah. Kawan saya share, susun jadual kita ikut waktu solat. Susun bukan solat ikut waktu kita. Maksudnya kesibukan kita ni nak tak nak, first yang penting sekali jaga waktu solat. Jaga hubungan dengan Allah lah sebenarnya. Kenapa dulu dekat zaman sekolah menengah, sekolah matrik dan sebagainya, kita dapat hadir kuliah dan sebagainya, tapi kenapa uni tak dapat? So kita kena renung balik lah. That's why pentingnya untuk cari kawan yang baik, untuk sama-sama membimbing dan mengingatkan. Betul. Yes. Dan pentinglah untuk hadir majlis ilmu, ceramah. Sebenarnya hati kita orang kata apa, dalam seminggu tu nak tak nak, dalam seminggu mesti kena at least dengar sekali ceramah. Saya yakin dan pasti dekat masjid ke kat mana-mana mesti ada kuliah maghrib atau isyak kan. Betul? Selalunya waktu maghrib dan isyak ni kita tak start lagi assignment dan sebagainya. Jadi itulah yang selalu saya buat. Walaupun kolej saya jauh, saya pergi dengan kawan. Dia nak tarik mood tu, nak pergi ke masjid. Betul. Tu saya pergi dengan kawan. Ya. Dia macam lagi bersemangat kalau kita ada kawan-kawan kan. Lagipun itu salah satu cara untuk kita bersosial. Betul tak? Dan dan penting untuk kita orang kata apa, membina hubungan yang luas dengan semua orang. Maksudnya kita tak berkumpulan, kita berkelompok, tu sangat inilah, orang kata apa kita tak akan keluar daripada zone tu. Kita tak akan keluar. Jadi apa yang saya buat,
saya memang akan selalu membina hubungan dengan semua orang. Maksudnya berkawan dengan semua orang lah. Tak memilih kawan dan kena bijak cari kawan. Macam tu. Ada beza ya kat situ. Ya, betul. Kiranya membina connection dengan semua orang, tapi pada masa yang sama kita kena pilih kawan yang bagus, yang baik-baik. Ya. Okay, kalau untuk Zak lah kan, pengalaman Zak macam bersyukur sangat waktu matrik. Bagi Zak dia sebab Zak baru first time masuk asrama macam tu. Sebelum ni Zak sekolah harian biasa. Jadinya macam sedikit perubahan tu macam beri sedikit tekanan. Tapi bila Zak dapat roommate yang baik, roommate yang sentiasa mengingatkan, Zak dah solat ke belum? Zak jom buat tutur sama-sama. Dia macam kita rasa gembira tau. Dia macam ada satu rasa yang it's okay, I can do this, faham tak? Satu semangat dia lain. Macam tu. Betul. So dan saya nak share jugalah. Ada macam mana? Memang tak tipu dalam zaman alam universiti, ada yang memang terlalu pentingkan pelajaran, sangat pentingkan pelajaran. Itu sangat bagus. Saya tak nafikan. Tapi hubungan dengan pencipta dia yang sang memiliki ilmu tu, itu Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dia kurang kat situ. Jadi kurang keberkatan lah dekat situ. Jadi apa yang saya boleh buat, itulah tadi, susun jadual ikut waktu solat, bukan solat ikut jadual kita. betul. Jadi Sebabnya tak kalau nak first solat tu je. ikut waktu kita, boleh jadi kita solat di hujung waktu. Boleh contoh waktu subuh tu boleh jadi subuh gajah ke, macam tu kan. Ya, betul. Jadi memang kita kena bijaklah sambil kita kiranya sambil menyelam sambil minum air. Kita jaga hubungan baik dengan Allah, pada masa yang sama kita cemerlang juga dari segi pengurusan masa begitu. Benar. So itulah M yang terakhir. 4M lah. First, mengurus diri dengan baik, yang pertama. Yang kedua, menghormati pensyarah. Yang ketiga, menambah nilai kemahiran dalam diri seperti bakat kepimpinan dan sebagainya. Dan M yang terakhir, menjaga hubungan dengan Allah, menjaga juga hubungan dengan manusia. Ya. Dan boleh ke saya orang kata share satu quote yang Boleh, saya Fah, ada boleh, dengar. Okey, ni dia kata-kata daripada seorang Perdana Menteri perempuan yang pertama, Perdana Menteri pertama Inggeris lah, Margaret Thatcher. Dia pernah berkata, perubahan terbesar dimulai dengan mindset. Watch your thought, for they become your words. Watch your words, for they become your action. Watch your action, for they become your habits. Watch your habits to become for they become your character. And watch your character, for they become your destiny. Before they become your destiny. Tu Maksudnya nak kena maksudnya secara ringkas, Fah. Perhatikan apa yang kita katakan supaya ia menjadi perbuatan kita. Perhatikan perbuatan kita untuk ia menjadi tabiat kita. Dan jika tabiat itu diulang-ulang, perhatikan tabiat itu untuk menjadi karakter diri kita. Dan perhatikan karakter kita, insya-Allah di akhirnya apa yang kita fikir, apa yang kita buat, itulah kita punya destiny. Tapi boleh juga jadi positif, boleh juga jadi negatif. Jadinya fikirkan yang baik-baik, kata yang baik-baik, kan? Ya, betul. InsyaAllah. Okey, Far. Kita dah selesai dengan 4K dan dibalas dengan 4M. Ya, itulah dia adaptasi hidup di universiti. Telah menjawablah persoalan kita pada malam ni. Okey. Jadinya boleh kita teruskan dengan sesi Q&A. Macam MC pula Sesi? saya. Q&A, question and answer. Okey, Zak bacakan dulu Zak pilih dah. Boleh insya-Allah. Okey, soalan saya dapat yang pertama
Kenapa waktu matrik rajin consultation dengan pensyarah tapi makin berkurang di FPT? Okey. Saya nak bagi tahu dekat matrikulasi, consultation. Dia boleh jadi dua. Yang pertama, pensyarah yang aturkan masa consultation. Yang kedua, boleh jadi perkara itu kita yang pergi sendiri. Kita yang ikhtiar sendiri. Okey. Dan benda tu berulang-ulang. Sebab penting ni nak kejar pointer ni. Jadi, kenapa pula tiba-tiba universiti tak amalkan benda tu? Persoalan saya balik, saya tanya balik. Tanya diri anda, kenapa anda tak pergi zaman universiti? Jadi, apa soalan tadi? Kenapa kan? Jadi, persoalan saya tanya balik, kenapa tak amalkan perkara itu? Jadi, perkara itu pentinglah sebenarnya. Dan ikut diri kita. Kita dah diajar dahulu, why not kita teruskan? So, penting juga untuk cari kawan supaya kita ada semangat nak pergi ni. Kita nak jumpa pensyarah ni. Weh, jom. Aku nak pergi ni, jomlah ikut sekali. Jadi sebenarnya kawan juga membawa pengaruh yang terbesar untuk kita pergi consultation dengan pensyarah, insya-Allah. Betul? Okey. Semuanya bergantung kepada niat diri kita, kita yang tetapkan sendiri. Bergantung kepada diri sendiri, kan Fa? Okey. Ya, betul, insya-Allah. Kita dah banyak, hampir sejam juga kita live ni bercakap-cakap. Jadi sebelum kita teruskan dengan sesi Q&A yang lain, kita rehat dulu sekejap, okey? Dan kita akan kembali lagi sekejap lagi, okey? Stay tune. Stay tune. Jangan pergi lagi.